Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton serta murid-murid yang dikasihi. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik, sihat dan ceria bersama keluarga. Itu yang penting. Dan pada hari ini terus bersama saya Cikgu Rizal Ismail untuk perkongsian ilmu bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tata Bahasa. Dan sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan murid-murid yang dah pun like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail Riz TV. Yang belum, boleh subscribe sekarang dan tekan butang loceng. Apa tajuk kita nak belajar ini? Jom sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Melayu Tata Bahasa. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita bagi Bahasa Melayu Tata Bahasa, tajuk kata hubung. Baik, apa itu kata hubung? Kata hubung merupakan perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Baik, kata hubung ada tiga. Yang pertama, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung: dan, atau, lalu, bahawa, untuk, hingga, kerana, kalau, serta dan banyak lagi. Baik, contoh ayat yang ada menggunakan kata hubung. Contoh dan. Bagaimana kita menggunakan dan ni untuk menggabungkan dua ayat menjadi ayat majmuk? Baik, kita lihat sama-sama. Ayat pertama, Amir bermain bola sepak di padang. Ayat kedua, Zafran bermain bola sepak di padang. Kita menggunakan kata dan, kata hubung dan untuk membina ayat ini. Amir dan Zafran bermain bola sepak di padang. Maka terbentuklah ayat majmuk dengan kita menggunakan kata hubung dan. Seterusnya, contoh yang kedua, kerana. Ayat pertama, manusia perlu berwaspada dengan lalat. Ayat kedua, lalat boleh membawa penyakit. Kata hubung kerana. Ayat majmuk yang kita bentuk menggunakan kata hubung, manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Kerana adalah kata hubung. Seterusnya, kata hubung sebagaimana saya bagi tahu tadi ada tiga: kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. Itu maksudnya perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Kita bina dua ayat menggunakan kata hubung dan ayat tu menjadi ayat majmuk. Baik, seterusnya kita lihat satu persatu kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan merupakan bentuk kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang setara sifatnya. Baik, untuk lebih faham kita lihat contoh kata hubung gabungan: sambil, serta, seraya, atau, dan, lalu, sedangkan, tetapi, selama, selagi, kecuali, melainkan, malahan, bahkan, padahal, walhal. Baik, kita tengok satu persatu contoh ayat bagi setiap kata hubung gabungan ni. Yang pertama, atau, merujuk sesuatu pilihan. Contoh ayat, kamu hendak roti atau kuih. Yang kedua, dan, menghubungkan subjek atau predikat yang sama. Contoh ayat, Ahmad dan Karim memancing di tasik. Jadi Ahmad dan Karim melakukan perkara yang sama. Seterusnya, kecuali atau melainkan. Penggunaannya merujuk selain atau lain daripada. Contoh ayat, latihan akan diadakan seperti biasa kecuali pada hari Ahad. Jadi hari Isnin sampai hari Sabtu ada latihan, hari Ahad dia tak ada. Okey, itu penggunaan kata hubung gabungan. Baik, kita lihat melainkan merujuk selain atau lain daripada. Samalah. Okay, contoh ayat, dia tidak memiliki apa-apa melainkan sebuah pondok usang. Merujuk selain atau lain daripada. Seterusnya, kita lihat kata hubung lalu merujuk perbuatan yang menyusul berikutnya. Maksudnya, mula-mula kita makan, kemudian minum. Melakukan perbuatan tu dalam masa yang dekat. Baik, contoh ayat,
Salmi bangun lalu menutup tingkap bilik tidurnya. Okey, dia bangun, terus dia tutup tingkap. Baik, itu maksudnya perbuatan yang menyusul berikutnya. Seterusnya, kita lihat kata hubung mahupun. Merujuk kesamaan. Contoh ayat, mereka amat memerlukan pakaian, sama ada yang baharu mahupun yang lama. Tetapi penggunaannya merujuk dua penyataan yang bertentangan sifatnya. Contoh ayat, dia rendah tetapi adiknya tinggi. Berbeza. Seterusnya, sedangkan penggunaannya merujuk penyataan yang bersamaan. Contoh ayat, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Seterusnya, kita lihat kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan digunakan untuk menyambungkan klausa-klausa tak setara pada klausa utama. Baik, untuk lebih faham, jom kita tengok sama-sama. Sebelum tu, kata hubung pancangan ni ada 3 pula. Okey, banyaknya. Tak apa, yang penting murid-murid faham cara penggunaan kata hubung tu. Baik, kata hubung pancangan ni ada 3 pula bahagian. Pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement, kata hubung pancangan keterangan. Kita tengok satu persatu. Kita tengok dahulu kata hubung pancangan relatif. Baik, kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Baik, itu maksudnya. Kata hubung pancangan relatif menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Contoh kata hubung yang. Baik, kita tengok ayat asal. Dia memakai baju. Ayat pertama. Ayat kedua, baju itu berwarna merah. Klausa utama, dia memakai baju. Klausa kecil, yang berwarna merah. Kita tambah kata hubung yang untuk menjadikan ayat ni ayat majmuk, satu ayat yang lengkap. Kemudian jadilah dia memakai baju yang berwarna merah. Yang ini adalah kata hubung pancangan relatif. Seterusnya, kata hubung yang penggunaannya merujuk sesuatu penyataan yang saling berkait. Contoh ayat, Farid membeli kasut yang berwarna hitam. Ayat kedua, gadis yang berbaju kurung itu adik saya. Yang adalah kata hubung pancangan relatif. Seterusnya, ayat ketiga, Datuk Kamal membina sebuah rumah yang besar. Yang adalah kata hubung pancangan relatif. Baik, seterusnya kita pergi pada kata hubung pancangan komplement. Apa itu kata hubung pancangan komplement? Baik, kata hubung pancangan komplement menghubungkan satu klausa yang menjadi pelengkap kepada satu klausa utama. Okay, menghubungkan satu klausa yang menjadi pelengkap kepada satu klausa utama. Contoh kata hubungnya bahawa, untuk. Ayat asal, dia tidak dapat menerima kenyataan. Ayat pertama. Ayat kedua, dirinya hanya anak angkat. Klausa utama, dia tidak dapat menerima kenyataan. Klausa kecil yang menjadi pelengkap ayat, kita tambah dengan kata hubung bahawa dirinya hanya anak angkat. Baik, kemudian jadilah dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa dirinya hanya anak angkat. Seterusnya, contoh ayat yang ada kata hubung pancangan komplement. Yang pertama, bahawa. Kata hubung bahawa penggunaannya menjelaskan isu atau huraian kalimat pokok, kalimat utama. Ya, kalimat pokok tu utama. Contoh ayat, dia sedar bahawa dirinya memang bersalah. Seterusnya, untuk, merujuk bagi, sebagai, supaya menjadi. Okay, contoh ayatnya, beliau hadir untuk menyampaikan ceramah. Jadi di sini bermaksud beliau ni sebagai penceramah lah. Okey. Seterusnya kita nak teruskan dengan kata hubung pancangan keterangan. Apa pula maksud kata hubung pancangan keterangan ni? Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa yang menjadi keterangan kepada satu klausa. Menghubungkan klausa
yang menjadi keterangan kepada satu klausa. Contoh kata hubungnya agar, semoga, supaya, hingga, sampai, sebelum, sementara, setelah dan banyak lagi. Baik, kita tengok satu persatu kata hubung pancangan keterangan ni. Kita tengok kata hubung supaya. Penggunaannya menyatakan harapan. Contoh ayat, kita akan hias bilik ini supaya kelihatan cantik. Jadi dia hias bilik dengan harapan supaya bilik tu menjadi cantik. Itu maksudnya. Terusnya kata hingga, sampai, sehingga. Kata hingga ni merujuk had masa atau peringkat. Contoh ayat, hujan lebat turun hingga lewat malam. Hingga adalah kata hubung pancangan keterangan menunjukkan masa, had masa. Kata sebelum menyatakan syarat awal bagi sesuatu perlakuan. Contoh ayat, kami makan sebelum pulang ke rumah. Sebelum adalah kata hubung pancangan keterangan. Seterusnya, sementara merujuk had masa beberapa ketika. Saya membaca buku sementara menunggu Salmi tiba. Sementara, maknanya sambil-sambil dia tunggu dia datang, memang akan datang. Sambil-sambil itu dia baca buku dulu. Okey, itu maksud had masa beberapa ketika. Mungkin lagi 5 minit, mungkin lagi 10 minit. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang berikutnya. Kata setelah merujuk perlakuan sesudah sesuatu berlaku. Setelah. Contoh ayat, dia menjerit setelah melihat makhluk itu. Setelah adalah kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung, saya katakan tadi ada 3. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Sekarang kita nak lihat kata hubung berpasangan pula. Baik, apa itu kata hubung berpasangan? Merujuk kehadiran 2 kata hubung serentak dalam sesuatu ayat majmuk. Maknanya ada 2 kata hubung dalam satu ayat. Baik, untuk lebih faham kita lihat contoh yang diberikan. Baik, okey, contoh walaupun dengan tetapi, baik dengan mahupun, daripada dengan lebih baik. Dalam satu ayat ada 2 kata hubung. Baik, ayat asal, ayat pertama, budak itu cacat. Yang kedua, budak itu sangat pintar. Kehadiran kata hubung 1, walaupun cacat, walaupun adalah kata hubung. Kehadiran kata hubung 2, tetapi budak itu sangat pintar. Tetapi adalah kata hubung yang kedua. Kemudian ayat itu akan menjadi walaupun cacat, tetapi budak itu sangat pintar. Walaupun dan tetapi adalah kata hubung pancangan berpasangan. Maksudnya ada 2 kata hubung dalam satu ayat. Baik, kita tengok contoh. Kata hubung daripada dengan lebih baik, merujuk perbandingan penggunaannya. Contoh ayat yang pertama, daripada berbual tidak tentu fasal, lebih baik membaca buku. Daripada adalah kata hubung pancangan berpasangan, lebih baik juga adalah kata hubung pancangan berpasangan. Baik, seterusnya kata hubung sedangkan dengan inikan pula, merujuk kewajaran sesuatu keadaan. Contoh ayat, sedangkan almari boleh diangkatnya, ini kan pula sebuah meja. Baik, ini adalah contoh ayat kata hubung pancangan berpasangan. Apa yang penting yang murid-murid tahu dan faham bagaimana cara penggunaan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan 2 binaan ayat atau lebih sehingga menjadi ayat majmuk. Dan kata hubung ada 3 bahagian. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan juga kata hubung berpasangan. Jadi saya harap murid-murid faham dengan keterangan yang saya berikan. Kalau mungkin rasa kurang faham, boleh ulang semula video ni. Alhamdulillah dah pun selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini untuk bahasa Melayu, tata bahasa, tajuk kata hubung. Dan pastinya saya harapkan murid-murid faham dengan penerangan saya sebentar tadi. Kalau mungkin kurang faham lagi, boleh ulang semula video ni dari awal sampai habis. InsyaAllah mudah-mudahan murid-murid boleh memahami setiap penerangan saya untuk kata hubung.
Terima kasih yang sudi tonton video ni sehingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail Riz TV. Terima kasih yang dah subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa lagi untuk pertemuan bagi pembelajaran dan perkongsian yang lebih menarik selepas ni bersama saya Rizal Ismail. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat sejahtera.